A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada Ramadan. Maknanya, ya Allah, semoga kita berjumpa pada bulan dengan Ramadan, dan serahkanlah Ramadan pada kami. Semoga kami dapat melakukan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan, dan terimalah amalan daripada kami. Maknanya, wa tasallimhu minna mutaqabbala. Semoga apa amalan yang kita buat pada bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi itulah doa yang amat baik yang perlu kita amalkan, yang perlu kita baca sepanjang bulan 2-3 hari lagi nak menyambut Ramadan, sebab kita tak tahu adakah kita sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Jadi apa khabar semua sahabat semua ya. Hari ini kita akan masuk kepada, kita sambung tafsir surah Al-Hujurat, tadabbur surah Al-Hujurat ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra wa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maksudnya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Baik, ini adalah ayat 9 surah Al-Hujurat. Jadi kita lihat kandungan keseluruhan ayat ini, di mana setelah Allah, ayat yang lalu kita memperingati, Allah memperingati orang mukmin supaya waspada terhadap berita orang fasik. Ayat yang ke-8, 7-8. Allah menerangkan kalau kita dengar berita dari orang fasik, maka hendaklah kita bertabayun. Ya, jangan kita ambil sekali-kali berita itu. Dan fitnah dan persekatan bahkan mungkin sampai kepada dan disebutkan di sini bahawa orang-orang fasik ini, orang-orang munafik ini, dia boleh membawa kepada, dia berusaha untuk membawa orang-orang mukmin kepada persengketaan perkelahian. Allah Subhanahu Wa Taala selepas ini, ayat yang ke-9 ini, memerintah untuk Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang keadaan orang-orang mukmin jika berlakunya persengketaan bahkan sampai kepada peperangan. Allah memerintah untuk berdamai, damaikan dua pihak yang saling bersengketa, sebab kedua-dua itu adalah orang mukmin, dengan cara memberi nasihat, memberi pengajaran dan memberi bimbingan dan juga perdamaian. Jika salah satu pihak yang melanggar pihak lain, pihak yang melanggar akan diperangi. Kemudian Allah menjelaskan alasan di balik perintah damai tersebut, iaitu adalah ikatan persaudaraan di antara kedua pihak. Maknanya antara dua tu orang mukmin, maka dia adalah bersaudara. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memerintah pihak tengah dan pihak bersengketa untuk bertakwa pada Allah dan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita akan lihat ialah apakah sebab turun ayat ini. Ayat 9 ni ada sebab turunnya.
Iaitu mengikut Imam Ahmad, Muslim dan Ibnu Jarir, yang lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada yang mengatakan pada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, seandainya anda berkenan menjenguk Abdullah bin Ubay. Dia orang ni ajak pergi jenguk Abdullah bin Ubay, iaitu ketua golongan munafik. Lalu baginda pun berangkat sambil menaiki seekor kedai dan kaum muslimin berjalan kaki. Tanah yang mereka tempati sangatlah gersang saat kedai Rasulullah SAW. Kedai Rasulullah pun keldai, bukan kedai ya. Keldai Rasulullah SAW kencing. Abdullah bin Ubay berkata, jadi bila sampai ke rumah Abdullah bin Ubay, kedai yang Rasulullah naik itu kencing. Lalu kata Abdullah bin Ubay, ni orang munafik, menjauhilah dariku. Bau tidak sedap kedaimu sangat menggangguku. Lalu dia suruh Rasulullah jauhi daripada dia, kerana dia kata bau kencing kedai kau tu busuk. Saat itu juga Abdullah bin Rawahah membalas. Ni golongan mukmin membalas dengan ucapan, sungguh-sungguh air kencing keldau beliau baginda jauh lebih harum daripada kamu, daripada Abdullah bin Ubay. Ada seorang dari kaum Abdullah bin Ubay marah mendengar ejekan itu. Kedua kelompok ini pun saling marah hingga terjadi pukul-memukul dengan pelepah tamar dan pelepah kurma, tangan dengan kanan, dengan tangan dengan sandal, slipper. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 9 yang terkait dengan turun ayat ini, melarang orang-orang mukmin bergaduh, ya, berperang di antara, bersengketa di antara satu sama lain. Ini salah satu sebab turun ayat. Dia ada 2-3 lagi, jadi memada dengan ustazah baca satu sahaja. Baik, seterusnya kita akan tengok pula ialah ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslahu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukmin saling bersengketa atau bermusuh, menjadi keharusan bagi pemerintah atau pemimpin untuk mendamaikan dengan memberi nasihat, mengajak kembali pada hukum Allah, memberi bimbingan serta menghilangkan kesalahpaham dan akal yang menyebabkan perselisihan. Maknanya kalau ada dua pihak tu minal mukminin, daripada orang mukmin, bergaduh, berseteru, bersengketa, berperang, maka hendaklah pemimpin Islam cuba damaikan. Dan dalam ayat ini dimulai dengan wa'in. In di sini mengikut tafsir Al-Munir. In bermaksud mengisyaratkan tidak selayaknya dua golongan mukmin berlaku sengketa, konflik di antara satu sama lain. Kalau terjadi amatlah tidak wajar. Sebab itu tugas pemerintah adalah wajib mendamaikan mereka. Jadi daripada ayat ini Bukhari dan lainnya menggunakan ayat ini sebagai landasan bahawa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang Islam adalah meskipun perbuatan itu berbentuk dosa besar, dia tidaklah sampai kepada keluar daripada Islam. Taklah sampai dia jadi kafir. Bahkan dia adalah masih Muslim tetapi berdosa besar dan fasik. Seterusnya kita akan lihat pula ialah wa'in barat. Wa'in barat. Lepas tu ayat kita tengok fa'in barat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Jika salah satu dari golongan itu melampaui batas, maka perangilah yang melampau itu. Jadi sambungan ayat ini, yang dimaksudkan barat, melampaui batas di sini ialah tidak mahu mengikut hukum Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi mereka masih mengaku Islam. Oleh itu, jika mereka ini melampaui batas, Allah SWT menyatakan supaya perangilah mereka sehingga mereka kembali kepada kitab Allah dan Rasul. Maknanya kalau orang Islam ni
durhaka ataupun terus melampaui batas bersekata sampai peperangan, dia kena perang sehingga mereka ni kembali kepada Allah dan Rasul, pada Allah dan sunnah Rasulnya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka sekiranya mereka kembali patuh pada perintah Allah dan Rasul, maka damaikanlah kedua-duanya dengan adil dan hendaklah kamu berlaku adil. Sekiranya golongan ini kembali pada kitab Allah, maka damailah mereka dengan cara yang baik dan adil. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil adalah orang yang dikasihi Allah, kerana adil itu adalah salah satu sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajipan mengambil tindakan yang tegas terhadap golongan pemberontak yang menentang hukum Allah, sama ada penderhaka kepada pihak kerajaan atau dia pelampau kepada orang perseorangan. Maksud di sini ialah ayat ini mengharuskan serangan dilakukan pada penderhaka. Yang dimaksudkan ini adalah penderhaka dalam Islam, iaitu kumpulan yang beriman yang menentang kerajaan Islam yang adil. Seperti kerajaan Sayyidina Ali, contoh kan, kerajaan Sayyidina Osman zaman Khulafaur Rasyidin, itu kerajaan yang adil. Jadi kalau ada pemberontakan kepada kerajaan yang adil itu, maka berkewajipan kerajaan Islam menentangnya, ya. Berkewajipan kerajaan melaksanakan syariat Islam dalam sebuah negara, itu dipanggil kerajaan yang adil. Walaupun demikian, salah faham di kalangan kumpulan tersebut kerana perbezaan menentang cara pelaksanaan syariat Islam. Tetapi sekiranya kerajaan itu bukan kerajaan Islam, dia tak laksanakan syariat Islam, maka kita tak panggil dia sebagai pemberontak. Yang menentang tu bukan pemberontak, itu ialah penegak keadilan. Yang dikatakan pemberontak ialah yang menentang kerajaan yang adil. Dan disebutkan di sini, perlu diingat bahawa golongan pemberontak tidak boleh diserang kecuali jika mereka menyerang atau bersedia dengan kekuatan untuk menyerang. Jika mereka berada pada suatu kawasan dan tidak membuat persiapan untuk menceroboh, maka tidak harus diserang. Ini dalam Islam ada hadnya, ada peraturannya. Jika pemberontak itu tak boleh diserang ke sewenang-wenangnya, kecuali mereka menyerang atau bersiap sedia untuk menyerang kerajaan Islam yang adil. Jika mereka berada pada suatu kawasan dan tidak membuat persiapan untuk menceroboh, maka mereka tidak boleh diserang. Jadi itulah syarat-syarat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan yang dijelaskan dalam Islam. Perdamaian hendaklah dilakukan secara adil dan saksama. Antara keadilan dalam perdamaian itulah perdamaian yang tidak mensyaratkan pembayaran ganti rugi daripada mana-mana pihak, sama ada kerugian harta benda dan darah. Ini kerana kerosakan itu berlaku adalah hasil pentadbiran yang berlainan. Tambahan pula, sebarang syarat yang dikenakan menambahkan lagi kerumitan dan kesulitan pada perdamaian yang hendak dilakukan. Ini adalah masalah pemberontakan yang berlaku di antara sesama Muslim yang menentang kerajaan Islam. Jadi kita nampak di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki supaya orang Islam ini sentiasa berdamai di antara satu sama lain. Jika berlaku selisih faham, hendaklah berdamai. Dan kita nampak daripada pengajaran ayat ini bahawa memang ada, ayat ini bukan disebut begitu saja, tetapi ayat ini menunjukkan bahawa apa yang dicerita ayat ini berlaku, di mana berlaku zaman Khulafaur Rasyidin, dalam peristiwa Perang Siffin dan juga dalam peristiwa Perang Jamal di zaman Sayyidina Ali dan zaman Sayyidina Osman. Ini berlaku, di mana berlakunya di kalangan mukmin sendiri menentang kerajaan Islam. Ayat ini adalah
Sebab itu disebut bahawa ayat Al-Quran ni adalah ayat yang hidup sampai hari kiamat dia sesuai yang benda ini berlaku. Jadi pengajaran daripada sini ialah wajib bagi penguasa dan pemimpin negara Islam mendamaikan antara kedua belah pihak. Muslim mendamaikan dua belah pihak dan kedua-dua belah pihak mukmin itu wajib kembali kepada kitab Allah dan diberi nasihat dan bimbingan. Tapi jika salah satu kelompok melanggar juga dan melampaui batas, tidak mahu tunduk pada hukum Allah dan kitabnya, melakukan penyerangan dan kerosakan di bumi Allah, kelompok tersebut harus dilawan mengikut langkah dan pendekatan yang digariskan oleh Islam. Sehingga golongan ini kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sebab golongan ini adalah golongan Muslim. Kelompok Burah Al-Bariyah yang melanggar dan melampaui batas dalam Islam, istilah mereka adalah kelompok yang menentang pemimpin yang sah. Seperti yang disebutkan tadi. Dan di sinilah perlunya golongan Islam bersatu hati, ya, di antara satu sama lain. Dan akhirnya ayat ini menyebut tentang diakhiri dengan kita akan sambung lagi. Panggil adik ni. Jadi itu sahaja, kita akan sambung insya-Allah dalam kuliah akan datang, dalam siri akan datang, iaitu pada ayat ke-10. Jadi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.